dalam mitosis. Kita ada profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Betul? Total berapa fasa kita ada? Yes, exactly. We have got 4. Tapi sebelum startnya, mitosis. If you boleh recall balik. Cuba fikir betul. Cuba recall balik. Apa nama fasa-fasa yang berlaku sebelum mitosis? Yes, Nur Ain Sofia, very good. Kita panggil sebagai interfasa. So what exactly interfasa is? Okay, interfasa ni sebenarnya dia adalah satu proses ataupun preparation sebelum you buat mitosis ataupun cytokinesis. Betul ke tak? Okay. Now hari tu I ni go through pasal cytokinesis sikit dengan korang. Jadi hari ni you akan tengok dalam nota saya dah sediakan cytokinesis to make you understand. Jadi dia adalah ibarat macam checkpoint. Okay. Siapa kata okay, G1S and G2 hanya berlaku pada mitosis? Actually no. Setiap kitaran sel or kita panggil sebagai cell cycle, dia mesti kena ada dia punya own division. Macam example, last kita berhenti, I explain dekat you, I bagi tahu dekat you kita ada interfasa. Okay, lepas kita ada interfasa, kita akan ada fasa M. Jadi interfasa is G1S and G2, lepas tu kita ada fasa M. Betul tak? This is what we discussed before. Ini yang apa kita bincangkan sebelum ini. Kalau dia dalam meiosis, it is actually the same. Cuma dalam buku you dia tak ulang 2 kali because cukuplah ulang sekali saja. So tak perlulah ulang 2 kali. Jadi if you notice, kalau you perasan, G1S, G2, okay, lepas tu habis G2, sebenarnya dia buat meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 dan meiosis 2. Okay? Benda ni tak beritahu dalam buku, tapi saya bagi tahu korang. Sebab nanti dalam video pun, you akan nampak benda yang sama berlaku. Okay, jadi preparation tu always take time. I pernah bagi tahu you before. Betul tak? Okay, so let's recall a little bit. Dalam mitosis, apa saja structural behavior yang berlaku di profasa awal, di profasa akhir, mestilah sama dengan meiosis. Always remember. Because I said structural behavior. Now when I said structural behavior, so dalam kepala fikir apa? Perubahan struktur. When I said structural behavior, perubahan struktur. So, sama tak? Perubahan struktur dalam mitosis, perubahan struktur dalam meiosis 1, perubahan struktur dalam meiosis 2. Of course, it's going to be the same. Ingat cakap teacher, dia akan sama. So, apa yang berubah kat sini? Yang berubah adalah chromosomal behavior. Perlakuan kromosom. Sebab dekat mitosis kita pakai kromatik kembar, kita pakai sister chromatid. Dekat meiosis kita pakai homologous chromosome. Itu pun kita pakai hanya pada meiosis 1. Meiosis 2 kita tukar nama ni. Non-homologous chromosome. Betul tak? Kromosom homolog bukan beradik. Kalau homologous chromosome, kromosom homolog. Kalau non-homologous chromosome, kromosom homolog bukan beradik. Atau aku panggil dia kromosom je. Jadi kromosom dekat mitosis adalah kromatik kembar. Kromosom dekat meiosis 1 adalah kromosom homolog. Kalau meiosis 2 boleh panggil kromosom saja. Okay? So again I ulang. Mitosis, meiosis 1, meiosis 2, structural behavior is the same. Perubahan struktur is the same. Cikgu apa tu perubahan struktur? Contoh, dekat profasa, apa yang jadi dekat awal? Kromosom mula menebal dan memendek kan? Tapi ini behavior tau. Ini adalah kromosom behavior tau. Okay, structural behavior adalah bila awak kata struktur sel mula menghilang, sentral mula bergerak ke bentuk pertentangan. Kan saya dah highlight untuk awak, structural behavior dengan chromosomal behavior berbeza. Okay? Lepas tu dekat yang fasa yang akhir ni, profasa akhir ni, kita nampak hentian gelendung terhasil. Inilah structural behavior. Tapi kalau kat sini, kromatik kembar tersusun secara rawak, yang ini adalah chromosomal behavior. So ini awak akan nampak dekat meiosis. Ini awak akan dapat dekat meiosis. Awak akan nampak, sama je. Dekat meiosis ini akan berlaku, ini pun akan berlaku. Tapi dekat meiosis tak akan berlaku kromatik kembar tersusun secara rawak. Takkan macam ni. Dekat meiosis takkan macam ni. You understand? Jadi macam mana? Itu yang kita kena tengok. This is the part that we need to see later. Okay? Alright? Boleh? Ngam ke tak ngam? Ons ke tak ons? Yang baru join tu, kalau you pening-pening lala, tak apa. Lepas you download notes nanti, you akan dapat bandingkan beza antara mitosis dengan meiosis. Okay? Okay, great. And apa yang saya cakap tadi, saya ada tulis tau, ada dalam nota. Apa yang sama, apa yang berbeza. Ya, ada sayang. Dalam nota. Okay? Alright. Okay, jadi this is mitosis. Profasa awal. Okay? Profasa akhir. Lepas tu metafasa. Perasan tak metafasa kromatik kembar tersusun di tengah satah khatulistiwa.
Lepas tu apa jadi? Dekat anafasa, kromatik kembar berpisah. Yes, sebab sentromere dia pecah, pisah. Dia gerakkan kutub masing-masing. Lepas tu apa jadi dekat kromatik kembar tu? No longer called kromatik kembar. Dia jadi kromatik saja. Betul tak? Jadi dekat telofasa awak dah mula nampak, dalam gambar tak tunjuk, tapi dalam buku teks dia bagi tahu. Okay? You will see the sister chromatid which already turned into chromatid because they look like this now, right? Akan start to uncoil. Dia akan start terurai. Kenapa dia start terurai? Siapa boleh bagi tahu saya? Kenapa dia start? Who can tell me? No. Tak. Sebab dia nak buat mitosis sendiri. Very good. Sebab dia nak go through interfasa dan buat mitosis sendiri. Pandai. Ramai yang boleh jawab. Lashin memang pandai Apa Lashin? Are you born to be smart or what? No sebab you Lashin dia pandai lah. Ya, ini Mariam. Saya tahu awak tahu. Inilah kita tahu korang ni bakal menduduk kabinet-kabinet di parlimen ke, kita tak tahu kan. Tak betul ke tak apa saya cakap ni, kabinet di parlimen tu betul ke? Okay, Nurhani Sirdina. So where are we tadi? Yes, saya explain Kenapa? No comment Iril Ryan. Kenapa? Saya kata diorang ni akan terurai, dia akan jadi balik macam bentuk kromatin. Dia akan jadi balik menipis balik macam kromatin. Sebab lepas dibuat cytokinesis, kan? Diorang kan buat cytokinesis kan? Okay, cuba tengok. Nanti masa dia buat cytokinesis, dia kan nak pisah kat tengah ni, betul? Dia kan nak pisah kat sini kan? Dia jadi balik nipis macam ni. Kenapa? Sebab sel ni akan go through interfasa dia sendiri. Sel ni akan go through cycle dia sendiri. Dia nak buat mitosis dia pula. Macam kita, okay, saya adalah anak kepada mak ayah saya, betul? Okay, tapi saya dah besar, saya dah kahwin, and saya dah mengandung. Saya bakal ada bila dia pair tu, yang kita panggil homologous. Jadi dia tengah buat apa ni sekarang ni? Okay, let's sebelum apa saya dah kahwin, and saya dah mengandung. Saya bakal ada family sendiri. Macam tu. So saya kena start balik all over again, the process. Apa yang parents saya pernah go through, I have to go through with my husband. Macam itulah. Okay, that is why it's called cycle. Dia berulang. Tapi it's not the same cell yang berulang. Yes, Shafia, tak nampak ke saya cabi? Yeah. Histone protein means you're talking about chromosome. Ingat chromosome ni, the whole family they are made up of protein. The DNA also made up of protein. So the DNA menebal jadi kromatin, kromatin menebal jadi kromatik, kromatik menebal jadi kromatik kembang. Proses tu takkan stop. Ya, selagi awak hidup, mitosis takkan berhenti. Kalau tidak macam mana awak nak membesar. Tapi akan ada mitosis, akan ada sel-sel yang stop buat mitosis. Contoh-contoh sel yang stop buat mitosis adalah sel saraf. Yes. So, sel saraf tak, dia jarang buat mitosis. The nerve cell, jarang. Yes, it's called neuron cell. Betul, exactly. Why? Okay. That is because, okay, if you actually notice, old people kan, dia ada Alzheimer, dia ada Parkinson, you will learn this nanti in different chapter sistem saraf tu. Awak perasan tak? Once orang tu ada kehilangan yang kekal macam Alzheimer, Parkinson, susah dia nak baik balik. Because orang tua, dia punya sistem saraf dah lama sangat dipakai. So jadi bila dah once dah rosak, dia tak boleh nak regenerate balik. But not all system saraf is like that. Okay, not all. Okay, boleh? And for your information, if you're doing in English, jangan risau. Nota teacher are by language. So there's also in English here. Okay? Yes, ada juga in English. Okay. So itulah pasal mitosis. Kenapa saya ulang balik? I nak you remember because pada saya, you ingat macam ni je. You ingat mitosis, kau. Dan meiosis akan jadi sangat senang untuk awak. Sebab reference utama kita adalah mitosis.
Apa jadi meiosis? Berbeza dari segi pelakon kromosom je, tapi the rest is actually the same. The rest actually the same. Okay, so let's have a look on one by one in meiosis. Are you ready? Okay, ready ya? All good ya? Hari ni kan cuaca kau-kau panas ya. Oh, terlanggar. Sorry. Itulah, dia orang kata sampai September. Pagi tadi sini hujan lebat. Apa sahaja terlanggar je ni? Sorry, gang. Okay, dah okay dah. Awak mungkin akan nampak muka saya jauh sikit sebab saya nak more to screen Tapi tak apa, kejap lagi saya akan kembali ke tempat asal. Saya tahu kenapa orang rasa saya cantik. Tadi yang baru beritahu saya, you je perasan ke? Maya, sebab saya pakai ni make up kat mata. Selalunya saya pakai make up kat mata. Itu je. Tak ada buat lain pun. So jangan ditipu oleh make up. Make up ya tuan-tuan puan. Okay, alright, meiosis. Jadi what happened in prophase? Okay, kat sini kan kita panggil dia prophase 1. Now why kita panggil dia prophase 1? Sebab Zyrids pandai you tak semestinya Zyrids. Okay, prophase 1 ni sebenarnya kena tulis 1. You sebut prophase, dia jadi mitosis. Yes. Okay, prophase ni kena sebut prophase 1. You sebut prophase, dia terus jadi mitosis. So wrong. There is no early and late because I don't want to elaborate on the early part because the early part semua sama. Chromosome starts to condense. It's the same, right? They become shortened and thickened. It's the same, betul. Jadi we don't have to talk about that, right? But what happened in prophase 1 is you start to see the homologous chromosome start to pair up with their partner. Actually, bila dia pair tu kita panggil dia homologous chromosome. Bila dia single, kita tak panggil dia homologous chromosome, kita panggil dia sister chromatid. Bila dia pair tu yang kita panggil dia homologous. Jadi dia tengah buat apa ni sekarang ni? Okay. Let's have a look apa yang dia tengah buat. Can you see? Nampak? They arrange themselves side by side. Arrangement ni kita panggil dia sebagai bivalent. Pindah sila kejap, saya explain ke awak. Jangan risau. I explain to you one. Okay. Can you guys see? They are arranging themselves side by side. This side by side ni makes them a shape, makes them like having a shape. It's called bivalent notates, right? Okay, the arrangement in pairs tu lah. So mana dia arrange diri dia? Dia arrange dekat something called chiasma. They arrange dekat something called chiasma. So this is the chiasma, and what are they doing at their own chiasma? Actually, they are exchanging their genetic materials at their DNA segment. Kita panggil sebagai crossing over. Cara dibuat exchange of genetic tu, sebenarnya dengan menggunakan proses called synapses. So again, I repeat, bila dia susun sebelah-sebelah, side by side, then kita panggil dia sebagai bivalent atau tetrad kalau bahasa Melayu lah. Jadi apa dia tengah buat tu?
dia tengah bersentuhan kiasma. Bila dia bersentuhan kiasma, proses tu kita panggil synapsis. So synapsis ni membantu dia untuk bertukar genetik di antara satu sama lain. Ataupun kita kata segmen DNA di antara satu sama lain. Proses ni kita panggil dia sebagai pindah silang. Saya dah semua kat sini. Nampak? Okay. So look for a certain point. Bivalent, tetrad, chiasma, crossing over through synapses. Ataupun ingat ni lah. Bivalent, chiasma, crossing over synapses. Semua ni you boleh tahu. Okay? Boleh Okay. Ada tak orang cerita dekat korang yang sebenarnya profasa tu penting untuk pindah silang? Adelina, synapsis tu bila dia tengah letak chiasma dia on top of each other, dia tengah proseskan something. Okay, so sekarang ni kalau awak nampak, perasan tak? Dia sebenarnya tengah continue. Dia still tengah continue. Chiasma tu tapak dia bertukar segmen DNA. Macam kita kaki, dia punya chiasma macam tu. Chiasma adalah sebahagian. Okay, back to tadi apa yang saya cakap. Perasan tak? Dia still duduk side by side. Dia still duduk side by side. So sebenarnya dia still tengah buat crossing over kan? But ada setengah buku atau setengah cikgu bila dia ajar awak, saya tak salahkan orang sebab dia orang ikut silibus awak. Dia kata dekat profesor berlaku pindah silang. But if you learn higher level education, you akan notice sebenarnya dia still tengah buat crossing over dekat metaphysics. But dia still side by side. Apa beza pindah silang dengan synapsis? Synapsis proses yang membantu pindah silang. Synapsis tu bila dia tengah buat proses pindah silang. Macam tu lah. Macam saya makan adalah satu proses. Bila saya makan, saya dapat nutrien. Menerima nutrien tu adalah pindah silang. Tapi saya perlu makan untuk menerima nutrien. Gitu. Chiasma tempat crossing over. Exactly, betul. Yes, Farahia, betul. Okay, jadi dekat sini, dekat metafasa, awak nampak tak dia susun berpasangan? Yes, dia susun dalam keadaan berpasangan tau. Okay, kenapa dia susun dalam keadaan berpasangan? Sebab dia tengah buat pindah silang daripada awal tadi. Dekat mitosis ada pindah silang. Mana ada? Dekat mitosis tak ada pindah silang. Jadi kalau tak kahwin, boleh honeymoon ke? Mana boleh? Cannot lah like that. Ni dah kahwin kasi chance honeymoon. Bivalent tu bentuk yang kita nampak bila dia duduk side by side. Yes, kejap lagi dia ada explanation dia teacher tunjuk. Okay? Okay, dah perasan kan? Okay, dah perasan kan? Dia side by side kan? Okay, in metaphase, mitosis. Okay, saya sebut in metaphase. Bila saya kata in metaphase tu maksud dia not metaphase 1, not metaphase 2. I'm talking about metaphase in mitosis. Ada tak dia susun side by side bila dia duduk kat Sata Khatulistiwa? Fatin Shakira. Cuba fikir tu. Tak ada betul. Dia tak duduk side by side. Dia duduk single. Dia tak ada pair Hanis. Pandai Hanis. Dia tak ada pair. Dia duduk single dekat Sata Khatulistiwa. Sata Khatulistiwa in English panggil metaphyseal plate, equator plate. Betul tak? Atau metaphase plate. They will arrange alone in metaphase. But in metaphase 1, you will see they arrange in pair on that plate. So the plate is still there, structural behavior is the same, but the chromosomes are different. They were alone in mitosis, but here they were together. They are together. So what happened in anaphase? Kalau dia dah memang dalam keadaan berpasangan dekat metafasa 1, jadi anafasa 1 bila diorang berpisah, sentromere dia pecah tak? Tak pecah. Ya. Mana pecah? Mana ada. So, apa yang berlaku?